perhatian kepada semua penumpang penerbangan antarabangsa. Bagi memastikan kelancaran perjalanan anda dinasihatkan. Teori-teori konspirasi berkaitan kehilangan MH370. Bagi setiap tragedi ataupun insiden pelik yang berlaku, ada sahaja teori-teori yang dibangkitkan untuk menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Walaupun teori tersebut kadang-kadang bersifat tidak langsung masuk akal. Misalnya, jika kapal karam atau pesawat terhempas di lautan Atlantik, ramai menuding jari ke arah segitiga Bermuda. Di dalam kes MH370, pelbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan apa yang berlaku. Memandangkan laporan rasmi yang dibentangkan oleh pasukan ICAO NX-13 pada Julai 2018 tidak menyatakan punca sebenar kehilangan pesawat itu, ini telah mendorong sesetengah pihak mengemukakan teori-teori kehilangan MH370 walaupun tahu teori-teori berkenaan bersifat kontroversi. Baru-baru ini, bekas Perdana Menteri Australia Tony Abbott mendedahkan ramai pihak di dalam kerajaan Malaysia ketika itu berpandangan insiden kehilangan MH370 ialah insiden pembunuhan diri beramai-ramai membabitkan Kapten Zahari Ahmad Shah. Apabila berita tersebut diketahui oleh waris-waris mangsa MH370, ramai telah merasa marah dengan pendedahan tersebut dan mempersoalkan mengapa Abbott tidak melakukan apa-apa semasa menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi, sebelum kita melenting tak tentu pasal, apakah kemungkinan sebegini wujud? Rampasan yang dibuat oleh kru bukanlah sesuatu yang baru dan disokong oleh beberapa kes kemalangan pesawat seperti LAM Mozambique Airlines Flight 470 2013 dan German Wings Flight 9525 2015. Justeru, apabila pesawat MH370 hilang pada 8 Mac, sudah pasti kemungkinan ini akan dipertimbangkan oleh pihak berkuasa. Ini telah mendorong siasatan teliti dibuat oleh polis di Raja Malaysia PDRM termasuk latar belakang Kapten Zahari sendiri. Bagi yang mengikuti kisah kehilangan MH370, pasti sedia maklum tentang cerita-cerita kurang manis yang dikaitkan dengan beliau. Katalah cerita apa, semuanya ada. Di antara cerita yang timbul ialah masalah rumah tangga berantakan, tuduhan beliau mempunyai perempuan simpanan dan sokongannya terhadap seorang tokoh politik. Manakala bagi geng teori konspirasi pula, setiap masalah ini yang diperkatakan sebagai punca yang mendorong Kapten Zahari berbuat demikian. Malah ada juga yang mengaitkan masalah ini dengan simulasi penerbangannya yang dilihat persiapan untuk menjatuhkan pesawatnya itu. Justeru itu, apabila laporan akhir ICAO NX-13 dibentangkan pada Julai 2018, pasukan penyiasat melihat tiada langsung sebarang unsur negatif yang mempengaruhi perilaku Kapten Zahari sebagai juruterbang pesawat malang tersebut. Bagi keluarganya, itu adalah merupakan satu berita baik kerana telah membersihkan nama Kapten Zahari daripada semua tuduhan yang tidak berasas berkenaan. Walau bagaimanapun, ada pula yang mendakwa pesawat MH370 tidak terhempas ke laut seperti yang dinyatakan. Tetapi ia telah dibawa ke pengkalan tentera Amerika Syarikat ataupun Britain di Diego Garcia. Diego Garcia merupakan sebuah pulau yang dikawal kerajaan British yang terletak di Lautan Hindi. Mengikut teori geng konspirasi, pesawat itu ditahan oleh pihak tentera dan dibawa ke Diego Garcia ataupun diarahkan mendarat di situ. Selepas diarah berbuat demikian, kabar ini dibangkitkan oleh pihak media di dalam satu sidang media harian di Rumah Putih pada 18 Mac 2014. Apabila ditanya tentang soalan itu, Setiausaha Akhbar Rumah Putih J. Carney menjawab, "Saya menolak teori itu. Penafian yang dibuat oleh Amerika Syarikat walau bagaimanapun tidak menghalang lebih ramai orang untuk menjajah kisah teori mereka ini. Mereka menjadikan satu laporan akhbar Daily Mirror sebagai bukti teori mereka." Laporan itu memetik Kapten Zahari dikatakan sudah berlatih mendarat di landasan-landasan terbang yang pendek di sebuah pulau di Lautan Hindi. Berdasarkan simulasi itu, dia dikatakan berlatih mendaratkan pesawat di 5 lokasi termasuk lapangan terbang antarabangsa Mel, Maldives dan Diego Garcia. Walau bagaimanapun, selepas simulasi komputer itu disemak oleh Biro Siasatan Persekutuan FBI, pihak biro menyimpulkan mereka tidak langsung menemui apa-apa yang mencurigakan dan menyifatkan laporan Daily Mirror itu sebagai langsung tidak berasas. Apabila teori pendaratan tersebut gagal, geng teori konspirasi mendakwa pesawat itu ditembak jatuh berhampiran Diego Garcia.
teori ini terus dijaja, lebih-lebih lagi selepas penemuan flaperon MH370 di Pulau Reunion pada tahun 2015 sebagai bukti perkara tersebut berlaku walaupun pakar-pakar telah mengatakan sebaliknya. Dan tidak kurang juga yang mengaitkan ianya sebagai salah satu daripada rancangan serangan pengganas. Apabila berita kehilangan pesawat MH370 diumumkan, teori pertama sudah pastilah serangan pengganas. Dan di dalam tempoh seminggu, ada saja teori-teori yang dibentangkan. Misalnya pada 9 Mac, tycoon media terkenal Rupert Murdoch menuduh kehilangan pesawat MH370 didalangi pengganas yang cuba membuat kacau di China. Pada hari yang sama, sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Chinese Martyrs Brigade mengumumkan bertanggungjawab di atas kehilangan pesawat MH370. Tindakan mereka dibuat bagi membalas dendam terhadap respon Beijing di dalam menangani serangan pisau di stesen kereta api Kunming dan meneruskan kempen memerdekakan Xinjiang daripada kawalan China. Kepada sesiapa yang termakan dengan dakwaan ini, patutlah anda membuat pemeriksaan mata. Berdasarkan pemeriksaan pakar surat yang dihantar kumpulan itu, surat tersebut disahkan sebagai palsu dan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kumpulan tersebut tidak tahu langsung nasib yang menyelubungi pesawat malang berkenaan. Yang kedua, nama kumpulan itu sendiri pun tidak konsisten dengan nama kumpulan-kumpulan pemisah Uighur. Ini kerana mereka merujuk Xinjiang sebagai Turkistan Timur dan identiti mereka sebagai Muslim, bukan orang Cina seperti yang didakwa. Teori Murdoch sendiri turut ditembak jatuh oleh penulis dan wartawan terkenal Shiv Malik. Menerusi satu laporan yang ditulis di dalam The Guardian, Malik menyifatkan ciapan tycoon media itu penuh dengan teori konspirasi. Sebulan selepas itu, Akhbar Moskovskich Komsomolets yang berpangkalan di Moskow mendakwa pesawat MH370 dirampas oleh pengganas sebelum diterbangkan ke Afghanistan. Daripada situ, kumpulan itu bertanggungjawab menahan semua kru dan penumpang yang terlibat dengan harapan mahu berunding dengan US ataupun China. Namun, seperti juga teori Chinese Martyrs Brigade, ini juga dianggap sebagai teori konspirasi dan tidak langsung disokong oleh bukti-bukti yang kukuh. Teori pesawat telah ditembak jatuh. Tidak lama selepas pesawat MH370 hilang, wujud satu dakwaan kontroversi pesawat itu ditembak jatuh. Teori ini dinyatakan oleh bekas pengulas politik Amerika, Rush Limbaugh, semasa ditemu bal di CNN pada 22 Mac 2014. Isu ini bukan perkara baru kerana pernah melibatkan Iran Air Flight 655 yang ditembak jatuh US pada 1988, KAL 007 oleh Kesatuan Soviet 1983, pesawat Mars MH17 2014 dan terbaru Ukraine International Airlines Flight 752 oleh Iran pada tahun 2020. Namun, ramai pakar menyifatkan teori tersebut sebagai tiada asas kerana tidak langsung wujud bukti yang membuktikan perkara tersebut berlaku. Ini turut disokong Komander Operasi Udara TUDM ketika itu, Lieutenant General Datuk Seri Akbar Abdul Samad, yang menyifatkan amat mustahil bagi TUDM menembak jatuh pesawat berkenaan. Di sebalik ketegasan ramai pihak menafikan perkara itu berlaku, masih lagi ramai yang menjajakan kisah ini. Seawal Mei 2014, sebuah buku bertajuk Flight MH370 The Mystery yang dikarang oleh Nigel Cawthon yang diterbitkan. Cawthon mendakwa pesawat MH370 itu ditembak jatuh di dalam satu latihan ketenteraan bersama membabitkan US dan Thailand. Dia turut mendakwa pasukan pencari sengaja dilencongkan ke tempat lain bagi memastikan perkara itu tidak diketahui ramai. Namun, buku tersebut telah mendapat kritikan keras ramai pihak kerana dipenuhi pelbagai teori mengarut dan menghina usaha murni pasukan pencari yang giat mencari pesawat berkenaan. Malah, waris-waris mangsa MH370 turut menyela Cawthon dan menyifatkan buku tersebut sebagai tidak sensitif dan mengambil kesempatan daripada tragedi berkenaan. Beberapa bulan selepas kehilangan MH370, dunia dan negara dikejutkan dengan insiden pesawat Mars MH17 ditembak jatuh di ruang udara Donbas semasa krisis di antara kerajaan Ukraine dan pemisah pro-Rusia. Insiden tersebut telah mengorbankan 298 orang kru dan juga penumpang. Dikala tuding-menuding terus berlaku sehingga hari ini di antara kedua-dua pihak yang membawa kepada perbicaraan suspek penembakan MH17 di Belanda, geng teori konspirasi pula sibuk untuk menanam teori baru.
Teori mereka pada kali ini ialah pesawat yang ditembak jatuh dengan peluru berpandu bug itu sebenarnya pesawat MH370 yang hilang. Mereka mendakwa ini berdasarkan gambar struktur pesawat yang dilihat hampir sama dengan pesawat MH370. Namun, teori kumpulan ini telah disanggah oleh ramai pihak yang menyifatkan satu-satunya persamaan MH370 dan MH17 ialah kedua-dua pesawat dimiliki oleh syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Namun agaknya selepas dimarahi ramai kerana tidak sensitif dengan perasaan waris-waris MH370 dan MH17, geng teori konspirasi telah mengalihkan teori mereka kepada satu lagi insiden kemalangan pesawat membabitkan syarikat penerbangan Air Asia iaitu QZ8501. Pada Disember 2014, pesawat Air Asia Indonesia QZ8501 terhempas ke Laut Jawa dan mengorbankan 162 penumpang dan juga kru. Di sebalik tragedi pilu yang melanda Indonesia dan Malaysia ini, ada sahaja cerita konspirasi mengarut yang dijaja. Misalnya, geng teori konspirasi menyifatkan pesawat QZ8501 bernasib malang kerana berkongsi nasib yang sama dengan MH370. Berikutan kedua-duanya dimiliki oleh syarikat penerbangan Malaysia dan hilang daripada komunikasi dengan pengawal trafik udara. Malah ada juga yang menyifatkan ia merupakan satu konspirasi untuk menjejaskan kedudukan syarikat-syarikat penerbangan Malaysia. Walau bagaimanapun, laporan-laporan tersebut diragui ramai dan berkemungkinan diubah bagi menyesuaikan dengan naratif yang dibawa oleh mereka. Apa? Lubang hitam? Ini adalah teori yang paling mengarut dan tidak masuk akal. Semasa ditemu bual oleh CNN, Don Lemon mendakwa pesawat MH370 hilang kerana telah ditelan oleh lubang hitam. Semenjak itu, teori Lemon dikecam berbakul-bakul dan dimaki berbakul-bakul oleh ramai pihak seperti hos terkenal Jon Stewart dan bekas pegawai tinggi Jabatan Pengangkutan Amerika Syarikat Mary Schiavo. Di dalam satu undian yang dijalankan CNN, 9% responden percaya kehilangan MH370 berpunca daripada lubang hitam dan telah diculik oleh pengembara masa, makhluk asing ataupun makhluk daripada dimensi berbeza. Teori serangan cyber. Ada idea bahawa MH370 merupakan mangsa serangan cyber. Ini bukanlah cerita baru. Idea ini telah dibangkitkan pada tahun 2018 oleh bekas penasihat saintifik UK, Sally Leversley. Leversley mencadangkan penggodam-menggodam sistem pengurusan penerbangan pesawat tersebut sehingga mengakibatkan ianya hilang. Idea Leversley ini turut disokong oleh aplikasi godaman yang dibuat oleh Hugo Teso pada tahun 2013. Namun, idea serangan cyber ini dianggap tidak logik kerana sistem yang digodam Teso jauh berbeza berbanding perisian dan sistem yang digunakan di dalam pesawat. Akan tetapi, pada pendapat admin, yang sebenarnya tiada siapa lagi yang berjaya untuk merungkai misteri kehilangan pesawat terbabit. Jadi, mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa yang beragama Islam yang telah terlibat. Semoga suatu hari kebenaran pasti akan terjawab. InsyaAllah. Is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha departure 6,000 feet squawk 2106. Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha departure 6,000 feet squawk 2106. Malaysian 370 is cleared to Beijing via Pibos Alpha departure 6,000 feet squawk 2157. Malaysian 370 is cleared to Beijing via Pibos Alpha departure 6,000 feet squawk 2157. Over the ground. Beijing Pibos Alpha 6,000 squawk 2157. Malaysian 370, thank you. Malaysian 370, welcome over the ground. Morning, pushback and start to ready to right and via Sierra 4. Theory plan Alpha 11, runway 3 to right via standard route. Alpha 11, standard route. 370, taxi theory plan Alpha 11, runway 3 to right via standard route. Alpha 11, standard route, North Bangalore, Malaysia 370. 1188, Malaysia 370. Tower. Tower, Malaysia 370. Good morning, 1188, Malaysia 370.
Malaysia 370. Malaysia 370, Alpha 10. Good morning, Malaysia 370 to right. 70 to right, let's take off. 70, Alpha 10. Malaysia 370. Malaysian 370 is over by identified flight level 180, cancel the side Malaysian 370. Okay, level 10 direct Ikari, Malaysian 370. flight level 180, cancel the side 70, contact lampu radar 13269. Okay, level 10 direct Ikari, Malaysian 370. Number control, Malaysian 370. Contact lampu radar Malaysian 370, lampu radar, good morning, climb flight Malaysian 250. level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350, radar, good morning, climb flight Level level 350, 250. Malaysian level 250, Malaysian 370, maintaining level 370, climb flight level 350, Malaysian 370. level 350, Malaysian 370. 370, maintaining level 350. Maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian 370. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night.